Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan kita nak berbincang tentang SOP Hari Raya Aidilfitri ini. Semalam telah pun diumumkan, telah pun dimaklumkan oleh Perdana Menteri melalui keputusan yang sangat-sangat penting berkaitan pergerakan ataupun perintah kawalan pergerakan PKP yang membabitkan seluruh negara. Pada masa sama dimaklumkan juga tentang perkara-perkara tertentu berkaitan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ini ekoran jumlah kes melebihi 4,000 dan juga dilihat sedang berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19 ni yang boleh mencetuskan suatu krisis nasional dan termasuklah kewujudan varian baru dan sebagainya. Jadi kita nak memahami lebih lanjut tentang SOP khususnya untuk Aidilfitri ini. Saya nak bersama dengan Encik Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik Majlis Keselamatan Negara di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Hafiz sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, semalam ada disebutkan dan juga dikongsikan melalui kenyataan media ni ada 11 perkara dan yang menjadi perhatian rakyat Malaysia ialah yang ke-8 dan ke-9 dan 8 dan 9 iaitu yang ke-8 ziarah rumah ke rumah dan ziarah kubur semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri tidak dibenarkan. Kemudian solat sunat Aidilfitri di masjid dan surau dibenarkan dengan kehadiran jemaah yang kecil berbanding sebelum ini. Barangkali dapat diulas lebih lanjut. Silakan Cik Hafiz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Hemeshai kerana jemput MKN untuk memberi sedikit penerangan tentang SOP Aidilfitri. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin mengajak semua kita, warga negara Malaysia yang akan meraihkan Aidilfitri supaya faham dahulu bahawa keadaan sekarang sangat membimbangkan. Kes harian yang diumumkan adalah sangat tinggi, bukan tinggi apa lagi, orang panggil mencanak dah. Oleh yang demikian, secara tak langsung kita semua perlu bersama-sama bersedia untuk berhadapan dengan sebarang kemungkinan dalam tempoh berperang dengan musuh yang kita tidak nampak ini. Tadi sudah disebutkan bahawa kes harian lebih 4,000, 1,700 kes kematian. Ada keluarga kita yang terkena menjadi mangsa COVID yang kehilangan keluarga. Perkara yang amat menyedihkan. Para penonton sekalian, perjuangan memerangi COVID-19 ini perjuangan kita semua. Bukan KKM, bukan barisan hadapan saja, bukan barisan belakang saja. Semua kita kena main peranan. Sebab kalau harapkan kami memang tidak boleh mencapai sasaran yang diharapkan. Berbalik perkara yang diulang-ulang dari tahun lepas, kesedaran tanggungjawab sosial boleh dimulakan dengan PKP Kendiri, iaitu dengan duduk di rumah, patuh segala SOP, dan pada masa yang sama kita juga faham ramai yang letih, lesu, tapi perlu lebih faham bahawa ada banyak nyawa yang perlu kita selamatkan. Okey, balik pada SOP Aidilfitri. Dah sebut dah tadi demi menyelamatkan nyawa. Semua tahu sekarang yang pada paling macam tak menarik perhatian masyarakat lah ialah tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri. Itu dah sebut lama dah. Semua majlis sosial yang boleh mengumpulkan ramai manusia seperti kenduri kendara, majlis perkahwinan, pertunangan, semua minta tidak diadakan, termasuk majlis rasmi kerajaan dan swasta. Kita minta tidak diadakan sebab benda ini semua berpotensi untuk menambah penularan. Tapi bagi yang hendak berkahwin, majlis akad nikah tu boleh, tapi dengan SOP sangat ketat, ikut Majlis Agama Negeri, dan juga kalau untuk bukan Islam ikut JPN lah, Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, senang ingat, semua yang ada fizikal tidak dibenarkan sama sekali. Macam kita pun dah buat, tak payah pergi studio dah, pergi online je. Betul. Ziarah raya, yang ini paling sensitif, ziarah raya. Raya dalam isi rumah sedia ada saja. Saya faham ada yang kata, alah, rumah mak kita dekat sebelah taman je, takkan tak boleh. Kan? Kita tak boleh fikir skop kita je. Peraturan ini mesti menyeluruh dan juga sama di mana-mana pun. Sebab on the way kita nak pergi rumah mak kita yang di sebelah tu pun, tiba-tiba kita tersinggah stesen minyak ke dan sebagainya, atau terbeli barang kat mana-mana kedai. Kat situ boleh jadi punca dan kita bawa
kebarangkalian jangkitan itu kepada ibu bapa kita semasa hari raya. Itu belum lagi nak salam, peluk cium waktu tu, mana ada nak cek kat dalam kan. Kadang dah nak raya, dah sedih dan sebagainya, nak bermaaf-maafan. Itulah benda perkara situlah yang boleh tersebar. Untuk majikan, lepas cuti umum ni pastikan amalan bekerja dari rumah tu diamalkan segeralah, sebab kluster di tempat kerja ni tidak kurang hebatnya. Hebat maksudnya ada jadi tempat jangkitan lah. Ya, itu Eli. Okey, jadi itu antara perkara yang harus diberi penekanan dan diambil kira oleh kita semua, ya, sama ada sebagai individu, sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, termasuklah majikan juga. Okey, jadi dalam kata lain, ini merangkumi semualah, raya ke bukan raya ke, perkara ini harus diikuti. Cuma sekali nak kami berkongsi luahan dan pertanyaan daripada masyarakat. Kenapa maklumat ataupun perintah kawalan sebegini ataupun SOP ini tidak dibuat lebih awal? Ini macam sehari dua nak raya baru dikeluarkan SOP yang lebih ketat ini. Barangkali MKN boleh komen. Pertamanya, sebarang keputusan yang kita buat ni, pengumuman ni kita buat, ada saya faham ada yang marah kenapa last minute. Sebenarnya bukan niat kita untuk keluar last minute itu. Kita sentiasa mengemas kini maklumat analisis risiko kesihatan yang dibuat tu, sebab kita tak nak kita buat satu keputusan yang tiba-tiba akan merugikan masyarakat ramai. Dan juga keputusan yang kita ambil ni bukan keputusan yang sangat mudah, sebab kita nak suruh orang duduk rumah ni, dan kita kena ambil kira tentang ekonomi dan sebagainya. Sebab itu kita ambil keputusan untuk tidak bukan ambil keputusan untuk umumkan last minute, tetapi mengambil keputusan dan memilih masa yang terbaik untuk kita umumkan kepada publik. Sebenarnya untuk makluman semua, setiap SOP, setiap pengumuman yang dikeluarkan ini bukan dari MKN secara sendirian. Kita ambil daripada pelbagai input dari pelbagai kementerian, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita tengok berapa kes harian meningkat, ada sekarang pagi mencacak setiap hari, bilangan katil, dan juga saya ingin ulang kenyataan DG Kesihatan, jangan sampai hospital pilih siapa yang perlu diselamatkan dan siapa yang perlu dibiarkan. Sebab itulah keputusan yang kita ambil ni teliti dan mengambil masa yang sesuai untuk diumumkan. Dan juga kalau diumumkan awal-awal pun tentang tak boleh rentas negeri dan sebagainya, itu pun dah ada cubaan-cubaan untuk merentas negeri dengan alasan-alasan yang tidak munasabah lah bagi kami, iaitu untuk menghantar kuih raya, baju raya dan sebagainya. That's why ada sebab lah, ada pro and cons kita sebut awal dan sebagainya. Tetapi percayalah, yang kita ambil keputusan ini bukanlah untuk menyusahkan masyarakat, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Termasuklah banyak ada orang komplain, kenapa baru cakap tak boleh pergi kubur dan sebagainya. Okeylah, kalau tekanlah kubur satu petak 6 orang kita benarkan 30 minit. Dalam satu tapak perkuburan ada 100 petak. 100 kali 6 orang dah berapa kan? Dengan siapa nak cek 30 minit tu dan sebagainya. Dan kita ambil keputusan, kita tak boleh ambil risiko dan kita perlu menghalang ataupun tidak membenarkan sementara lawatan atau ni ziarah kubur ini. Satu lagi saya ingin ulanglah, yang selalu juga DG Kesihatan ulang adalah bagaimana kita perlu belajar daripada India satu, dan di dalam negara ni itu kluster Pasai yang disebut. Satu orang menjangkiti lebih 2,000 orang dan telah mengakibatkan lebih 20 nyawa terkorban. Itu yang kita perlu belajar dari situlah, sebab kita sekarang ni varian yang baru-baru muncul ni sangat ganas. Sangat ganas. Dan sebab itulah kita mengambil keputusan untuk memperketatkan lagi. Tapi kita perlu ingat, untuk tahun ini tidak seperti tahun lepas. Tahun lepas memang dalam langsung tak boleh keluar dan sebagainya. Dalam daerah boleh, tapi kerja pun tak boleh pergi dan sebagainya. Tetapi pada waktu sekarang sektor ekonomi masih dibuka, sebab kita tidak mahu lagi kerugian yang kita alami seperti tahun lepas berlaku, iaitu berbilion-bilion satu hari. Okey.
Cik Hafiz, saya perlu tanya soalan ni. Okay. Yes. Penilaian dibuat dari masa ke masa, yalah, walaupun keputusan ataupun makluman itu dilihat sebagai last minute dan sebagainya, tetapi ini adalah berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan terperinci. Tapi ia seolah-olah memberi gambaran yang SOP yang ada ketika ia tidak begitu ketat itu tidak dilaksanakan ataupun dipatuhi sepenuhnya. Seolah-olah memberi gambaran selepas ini memang nak kena ketat macam ni, baru kemungkinan graf itu akan landai dapat dilaksanakan. Okey. Keadaan di Malaysia ni bagi saya kita boleh samakan keadaan di luar negara juga. Bila dah landai graf tu dilandaikan, kita tidak ada pilihan lain, kita kena bukakan juga ekonomi ni ataupun buka kepada aktiviti. Sebab pada masa itu public, manusia, rakyat ni kita tidak boleh diikat selama-lamanya pasal kita buka. Kemudiannya berbalik kepada yang selalu disebut hari-hari, especially oleh DG Kesihatan dan sebagainya. Bila kita dah bagi kebenaran untuk dibuka tu, janganlah kita sia-siakannya. Itu yang paling penting, kita jaga SOP. Betul. Jaga SOP. Orang kata dah boring dah cakap 3 benda ni. Tapi 3 benda ni lah yang paling mujarab setakat ini, selain daripada dalam keadaan kita hendak menunggu imuniti kelompok daripada proses vaksinasi kita. Sementara yang ada ni, patut SOP. Saya juga kalau boleh ingin membentik lah, ada juga yang persoalkan macam kenapa kita pergi kalau solat nak kena scan lagi dan sebagainya, kan masuk. Ada sebab semua itu. Kita nak senang cerita adalah patuh saja yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan pada masa yang sama, janganlah kita mengelirukan publik juga. Macam kata sebenarnya kes COVID ini, angka itu sengaja diada-adakan dan sebagainya sebab tertentu, tetapi percayalah COVID ini benar, real, memang ada. Dan jangan kita ambil kesempatan kita tak tahu sebab kita belum kena, tetapi cuba cek dengan kawan-kawan kita yang pernah kena ataupun saudara mara kita yang telah kehilangan nyawa orang yang tersayang akibat COVID-19. Ya, betul. Okey, soalan terakhir, pastinya kita akan sentiasa berhubung dengan pihak MKN lah untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Ini antara yang disebutkan di dalam media sosial, dalam kalangan netizen dan sebagainya, tentang kenapa ketat sangat aktiviti di masjid dan surau ini. Kenapa tidak boleh diberikan, bukan nak kata kelonggaran lah, tapi ini aktiviti ibadah. Barangkali dengan perhimpunan, walaupun dalam keadaan yang terkawal, doa ni dapat termakbul. Tapi kenapa benda-benda macam ni, perkara macam ni juga dikawal ketat sampai sembahyang raya pun 50 orang aja. Ini untuk kapasiti 1000 orang. Bagaimana pihak MKN khususnya memberi maklum balas tentang kerisauan sebegini? Kalau kerisauan itu, pertamanya saya memetik kata-kata orang pandai-pandai lah. Sebab dalam meeting tu Menteri Agama ada dan sebagainya. Niat utama adalah kita hendak menyelamatkan nyawa. Dan pada masa yang sama, kita dapati berlaku juga kluster-kluster di rumah-rumah ibadat. Which kita tak kena berhati-hatilah sebab kita tak nak, yelah kita nak berdoa betul. Tapi saya juga ingin memetik pernyataan Mufti Kelantan, kalau pergi ke sana membahayakan nyawa, kita boleh buat di rumah. Kita bukan sengaja nak memperketatkan, dan sebab kita tengok Masjidil Haram pun ada rule-rule dia kan. Lebih kurang macam kita. Bukan nak ketatkan, bukan nak nyusahkan, tetapi sebenarnya yang niat paling besar adalah menyelamatkan nyawa. Betul. Pengurusan sekarang ni untuk PKP ni bukan isu agama, tetapi isu menguruskan pandemik seperti yang disebut oleh YABPM semalam. Kita nak gelak jadi krisis nasional yang lebih melarat. Belajarlah dari India, dari negara India. Mereka melaksanakan aktiviti agama dan sebagainya. Bukan saya soalkan tu, tapi sebabkan program itu itulah yang secara besar-besaran, yang kalau dah pakai mask pun kalau sekali kita tengok tak guna dah sebab rapat sangat. Tengok apa jadi di sana, dan kita belajarlah dan supaya tak jadi seperti di Malaysia. Ya, insya-Allah kita doakan rakyat Malaysia terbuka hati dan faham apa yang sedang dilaksanakan ini supaya kita dapat terus melandaikan graf pandemik COVID ini. Cik Hafiz, terima kasih banyak atas perkongsian ya. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.
Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Encik Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik Majlis Keselamatan Negara. Jadi, yalah, kita faham ketidakpuasan hati, kegusaran dan sebagainya. Tapi inilah setakat ini yang menjadi keutamaan kita. Banyak perkara ataupun ripple effect yang berlaku apabila kita tidak patuh dengan SOP ini. Selain daripada angka yang meningkat, antara kesannya ialah anak-anak kita yang tinggal di IPT ada yang tidak berkesempatan untuk balik beraya.